إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya akan petik untuk perkongsian kita pada kuliah subuh ini daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia juga memiliki gelaran Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ihya Ulumuddin maksudnya menghidupkan jiwa agama. Itu adalah satu karangan besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sehingga kan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menyusun kitab Riyadhus Salihin, hadis 40 dan sebagainya, dia telah mengungkapkan seolah-olah jikalau semua kitab-kitab yang ada atas muka bumi ini musnah, sudah memadai untuk kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tajuk yang saya akan petik pada pagi ini ialah pada bab yang keempat, tuan-tuan sekalian, jilid yang ketiga ini, jilid yang ketiga, bab yang keempat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tentang amar ma'ruf terhadap amir-amir dan sultan-sultan ataupun penguasa-penguasa dan nahi mungkarnya. Sidang hadirin mukminin, di dalam tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini, antaranya disebut bahawa telah kami sebutkan tingkat-tingkat amar ma'ruf. Dia ada kategori. Kita nak suruh manusia ini buat benda baik, dia ada kategori dia. Antaranya dia kata tingkat yang pertama ialah tingkat ta'rif. Tingkat ta'rif, yakni tingkat perkenalan, memperkenalkan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tingkat yang pertama. Ini yang telah dibincangkan sebelum ini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tingkat yang kedua, pengajaran. Mula-mula sekali kita bagi tahu hak baik hak mana, hak buruk hak mana, supaya manusia faham, kan? Tingkat yang kedua, pengajaran. Mana kita ajar, kita bagi tahu kepada mereka. Dan tingkat yang ketiga, dengan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar. Mana kata-kata yang kasar ni pun dibolehkan kalau mengikut apa yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kategori yang keempat, selepas itu dipanggil sebagai melarang dengan kekerasan, membawanya kepada kebenaran dengan pukulan dan seksaan, sampai ke tahap boleh pukul, boleh seksa. Itu kategori dia. Kita mula dengan bagi tahu hak baik hak mana, hak buruk hak mana. Mula-mula cara lembut. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan sekalian, bila dia menghuraikan atau dia mentafsirkan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dia kata yang dimaksudkan sebagai hikmah ataupun ud'u ila, berdakwahlah, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Dia kata hikmah tu bukan terbatas kepada lemah lembut sahaja,
Tapi dia kata bahawa yang dimaksudkan dengan hikmah ialah apa sahaja cara, sama ada kelembutan, sama ada kekerasan, atau apa sahaja cara yang kemudiannya menghasilkan natijah yang baik, mana kesan yang baik daripada dakwah ataupun ud'u ila sabili rabbika itu, daripada dakwah kita menyeru manusia itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata cara yang pertama bagi tahu dulu hak baik hak mana, hak buruk hak mana, kan? Lepas tu pengajaran. Selepas itu dengan kata-kata kasar, kata-kata yang agak emosi, yang agak keras, kan? Selepas itu sampai ke tahap pukul. Macam semalam, tuan-tuan sekalian, dalam kuliah semalam saya di Masjid Semilang, saya ada komen sedikit berkenaan dengan apa yang jadi kontroversi sekarang berkaitan dengan seorang pendakwah terkenal dalam negara kita yang menceritakan bagaimana Nabi itu lahir atas dunia ini, mula-mula dia menghadap kiblat, kan? Nabi lahir atas dunia menghadap kiblat. Lepas tu pula dalam keadaan apa yang dipanggil sebagai aurat dia tertutup. Selepas itu dia sebut alhamdulillah, kan? Nabi sebut alhamdulillah. Selepas itu Nabi dalam keadaan berkhatan. Nabi dalam keadaan berkhatan. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebelum kita nak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sama ada kita rasa cerita tu pelik ataupun cerita tu tidak logik dan sebagainya, maka kita kena bezakan dulu hak baik tu yang mana, yang buruk tu yang mana. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama kita bagi penjelasan terlebih dahulu. Macam semalam saya sebut bahawa antaranya pandangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam masalah benar ataupun tidak Nabi ini makhtunan. Nabi ini dilahirkan dalam keadaan makhtunan, dalam keadaan telah berkhatan. Kita kena cerita dulu, kan, supaya manusia ini boleh tahu yang mana riwayat yang benar, mana riwayat yang palsu, yang mana yang lemah dan sebagainya. Kita kena cerita dulu. Itu cara dakwah, tuan-tuan sekalian. Umpamanya dalam kes ni, bila kita tengok pandangan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lam Al-Muwaqqi'in, dia cerita bagaimana sudah timbul persoalan pada zaman dia. Orang duk tanya, Nabi ni lahir-lahir ni adakah disebut sebagai dilahirkan Nabi itu dalam keadaan Nabi itu makhtunan, dalam keadaan telah berkhatan. Maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata ada 3 pendapat. Dia kata ada 3 pendapat di kalangan para ulama Islam tentang persoalan itu. Yang pertamanya ialah di kalangan para ulama mengatakan bahawa mereka mendatangkan banyak riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi itu lahir dalam keadaan telah pun berkhatan. Nabi lahir dalam keadaan telah pun berkhatan. Cumanya semua perkhabaran itu tidak ada satu pun yang sahih. Tidak ada satu pun yang sahih. Semua perkhabaran itu semuanya dhaif. Maknanya tidak boleh disabitkan kebenaran cerita bahawa Nabi lahir telah pun berkhatan. Itu satu pendapat. Begitu juga di kalangan para ulama, mereka melahirkan rasa hairan. Umpamanya bagaimana Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dia buat kesimpulan bahawa khabar-khabar ataupun riwayat-riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan telah berkhatan itu adalah khabar yang disimpulkan sebagai mutawatir. Itu yang kita sebut sebagai debate ataupun perbahasan di kalangan para ulama. Kenapa sebahagian kata ini adalah riwayat yang dhaif dan sebagainya? Kenapa Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak dia kata itu adalah khabar yang mutawatir. Itu antara beberapa contoh perbincangan. Jadi kita kena cerita, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah dikhatankan oleh Jibril alaihi salam. Ketika mana Jibril datang kepada Nabi untuk belah dada Nabi, kan? Yang kita belajar dalam sirah, Nabi dibelah dada. Itu pendapat yang kedua. Maknanya Nabi
Tidak dikhatankan semasa baginda lahir, belum dikhatankan, tapi kemudiannya dikhatankan oleh Jibril alaihi salam dalam peristiwa pembelahan dada baginda. Pendapat yang ketiga, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dibawa pendapat yang mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhatankan oleh datuk dia Abdul Muttalib pada hari yang ke-7 kelahiran Nabi. Dikhatankan pada hari yang ke-7 kelahiran Nabi, sebagaimana adat kebiasaan orang-orang Arab pada zaman itu. Macam zaman kita sekarang, zaman kita biasanya budak-budak kalau zaman tahun 80-an dulu darjah 6 baru bersunat kan. Zaman sekarang lah lebih awal, darjah 2, darjah 1, tadika pun ada dan sebagainya. Kalau zaman tahun 80-an dulu darjah 6, cuba tuan-tuan bayang darjah 6, budak darjah 6 dengan doktor tu tinggi dia daripada doktor. Lepas tu baru nak bersunat. Tu masalah tuan-tuan. Tu zaman dulu kan, zaman tahun 80-an. Tapi zaman sekarang ni lately kita tengok dah ramai dah kanak-kanak yang dikhatankan dalam negara kita dikhatankan lebih awal dan kadar penyembuhan itu lebih cepat. Jadi itu cara yang disyorkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang macam mana yang dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Cerita hak baik hak mana, hak buruk hak mana, riwayat yang sahih hak mana, riwayat yang dhaif hak mana, riwayat yang kita kata yang palsu yang mana. Kita cerita macam tu. Itu cara kita berdakwah. Dan dia ada tingkatan. Habis tingkatan yang pertama tak berjaya, masuk tingkatan yang kedua. Kan? Masuk tingkatan yang kedua. Kita bagi tahu, ajak dia, tunjuk dia. Kan? Masuk tingkatan yang ketiga, nada kita keras. Kan? Nada kita keras dan approach kita lebih kasar. Lebih kasar. Bila masuk yang keempat, sampai tahap boleh hukum dia, boleh menggunakan kekerasan dan sebagainya. Dia bergantung kepada keadaan-keadaan yang ada. Baik. Maka dia kata apa tuan-tuan? Imam Al-Ghazali kata, dia kata yang boleh daripada contoh yang disebut tadi, kategori yang disebut tadi terhadap sultan-sultan ataupun para penguasa, dia kata ialah dua tingkat yang pertama. Imam Ghazali kata ni, dia kata bahawa daripada 4 kategori yang disebut tadi untuk pemimpin, dia kata hak bolehnya 2 tingkat yang pertama. 2 tingkat yang pertama maknanya bagi tahu hak baik hak mana, hak buruk hak mana. Lepas tu kita bagi pengajaran kepada pemimpin, kita ajak dia. Yang kata baik tu macam mana, buruk tu macam mana. Baik. Ada pun dia kata, ada pun dengan cara kekerasan, Imam Ghazali kata, maka tidaklah demikian bagi perseorangan rakyat terhadap penguasa. Jadi orang macam kita ni tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan nak berkeras dengan polis? Tak boleh, kan? Sebab apa? Kalau tuan-tuan berkeras dengan polis, polis dia ada senjata, kan? Dia ada pasukan dia. Jadi yang nyaya nanti kita. Jadi kita tak boleh berkeras. Ataupun tuan-tuan nak berkeras dengan tentera, tak boleh. Tentera ada senjata, tentera ada pasukan dia yang besar. Maka rakyat kalau dia berkeras, dia akan menyebabkan rakyat itu akan terus dianiaya. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia tak setuju jikalau rakyat menggunakan kekerasan terhadap pihak pemimpin. Contohnya, tuan-tuan rasa tuan-tuan pakai tali pinggang keledar dalam kereta, tiba-tiba polis tahan. Polis kata tuan-tuan tak pakai tali pinggang. Kita kata tak, kita pakai. Boleh tak kita pergi tumbuk polis? Boleh tak? Tak boleh, kan? Tak boleh. Sebab apa? Kita tumbuk polis, apa akan jadi? Kita yang sakit. Masuk lock up, lepas tu dia balun 4-5 orang. Kan? Maknanya tak boleh. Menggunakan kaedah itu tak boleh. Lepas tu dia kata apa? Dia kata bahawa yang demikian itu, dia kata, yakni menggunakan kekerasan itu menggerakkan fitnah. Menggerakkan fitnah dan membangkitkan kejahatan. Maknanya, kalau kita lawan pihak berkuasa dengan menggunakan kekerasan, kita hak teruk. Kita yang teruk. Kita mungkin betul. Kita mungkin di pihak yang benar. Tapi kalau kita menggunakan kekerasan, kita lawan polis, lawan tentera dan sebagainya, kita yang teruk. Maka Imam Al-Ghazali kata, itu yang dipanggil sebagai membangkitkan fitnah dan juga kejahatan. Sebab tu dia tak setuju kita menggunakan 2 kategori yang kemudian itu. Dia kata 2 kategori yang pertama je. Maka dia kata, ada pun, dia kata,
Dia kata ada pun kata-kata yang kasar. Dia kata kata-kata yang kasar. Dia kata contohnya, wahai pemimpin yang zalim. Contoh kan, wahai pemimpin yang zalim, ataupun wahai orang yang tidak takut kepada Allah, dan kata-kata yang seumpama itu. Maka dia kata, kalau kata-kata yang macam tu menggerakkan fitnah, yang kejahatan dia akan merebak kepada orang lain. Kalau merebak kepada orang lain, nescaya tidak boleh. Nescaya tidak boleh. Kalau tidak ditakutinya kecuali atas diri kita sendiri, maka boleh. Bahkan disunatkan untuk kita buat macam tu. Maksudnya gini, sekarang ni siapa pemimpin hak zalim? Siapa dia? Katalah ya, tuan-tuan duduk dekat Mesir kan, tuan-tuan duduk dekat Mesir. Dekat mana dekat Mesir? Dekat Mesir, tuan-tuan duduk dekat Kairah kan, duduk berlawan dengan As-Sisi kan, ataupun tuan-tuan duduk dekat Syria kan, duduk berlawan dengan Bashar. Duduk lawan dengan Bashar, kita dah guna cara yang pertama gagal, guna cara yang kedua gagal. Maka soalan sekarang ni, boleh tak kita guna bahasa yang kasar kepada pemimpin? Contohnya kita kata, wahai pembunuh, engkau telah membunuh berapa ramai rakyat. Ingatlah janji Allah Ta'ala. Kita sebutlah ayat Quran dengan nas hadis dan sebagainya. Maka Imam Ghazali kata, kalau kita cakap macam tu, menyebabkan pemimpin yang kita lawan tu, dia akan hantar kereta kebal dia bom rumah kita, dia bom habis kampung kita. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab kejahatan yang pemimpin tu buat, dia akan merosakkan bukan kita seorang, tapi ramai orang yang tidak berdosa, yang hak lain pun kena juga. Maka Imam Ghazali kata tak boleh. Tapi dia kata, tapi kalau kita tahu atau kita jangkakan bahawa kalau kita cakap kasar macam tu, pemimpin tadi dia akan hantar polis 4 orang, SB 4 orang, mai ambil kita, sumbat kita dalam lokap dan sebagainya. Maka dia kata yang tu dibolehkan. Mana tak kena dekat jiran kita, tak kena dekat orang kampung kita, kena kat kita seorang je. Maka dia kata yang tu dibolehkan. Malah Imam Ghazali kata disunatkan kita buat macam tu. Jadi tuan-tuan nak pilih hak mana? Tuan-tuan nak pilih hak mana? Tu terpulang kepada tuan-tuan kan, terpulang kepada tuan-tuan. Contoh, Imam Ghazali bawa dalil. Baik, Imam Ghazali bawa dalil. Apa dalil dia tuan-tuan? Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadis Nabi? Iaitu khairus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, thumma rajulun qama ila imamin fa amarahu wa nahahu fi dzatillahi ta'ala faqatalahu ala dhalik. Apa maksud dia? Orang syahid yang terbaik, khairus syuhada, dalam riwayat yang lain disebut sayyidus syuhada, penghulu syuhada, macam-macam. Dia ada banyak syawahid. Hadis ni dia ada banyak syawahid. Setengah ulama kata hadis ini dhaif, tetapi kerana turuk dan riwayat yang banyak tadi tuan-tuan sekalian, maka dia dihukum sebagai hasan. Kalau mengikut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia kata hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan. Baik. Antaranya hadis ni maksud dia kata kalau khairus syuhada maknanya syuhada yang paling baik. Kalau sayyidus syuhada maknanya ketua bagi syuhada. Siapa dia? Siapa ketua bagi syuhada? Siapa dia syuhada yang paling baik? Iaitu pak menakan Nabi, bapa saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan satu orang lagi, siapa dia? Iaitu summa, dan kemudiannya orang yang bangkit, yang pergi kepada imam dia, kepada ketua dia, kepada penguasa dia, menyuruhnya buat baik, larang dia buat jahat pada jalan Allah Ta'ala, lalu imam itu ataupun penguasa itu membunuh dia dengan sebab perbuatan dia yang tersebut. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, itu antara nas yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk menyokong hujjah beliau bahawa dibolehkan menggunakan kata-kata yang kasar kepada penguasa
apabila cara pertama dan cara kedua tidak berkesan. Syarat dia kena mula cara pertama dulu, cara kedua, cara ketiga. Itu susunan dia yang dia punya sekuen dia yang kita mesti patuhi. Baik, itu hujjah yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kepada kita. Baik, kemudian dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa sesungguhnya telah menjadi adat kebiasaan. Imam Ghazali berhujjah. Dia kata sudah menjadi adat kebiasaan para salaf. Siapa dia para salaf? Ulama-ulama generasi dulu. Generasi para sahabat, generasi para tabi'in zaman dulu. Yang mana mereka ni tampil ke hadapan. Mereka tampil ke hadapan, berhadapan dengan bahaya yang ada dan berterus terang menentang kemungkaran yang ada yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pada zaman mereka tanpa mempedulikan kebinasaan jiwa dan mendatangi. Mereka berhadapan, sanggup berhadapan dengan pelbagai kesusahan dan kepayahan. Sanggup mereka berhadapan dengan hukuman pun mereka sanggup. Ni para salaf zaman dulu tuan-tuan sekalian. Kerana mereka berpegang kepada hadis yang kita baca sebentar tadi, yang mana banyak diriwayatkan dan turuk dia banyak. Itu contoh. Baik, kalau kita nak tengok muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa pada zaman dulu ada macam-macam kisah yang kita boleh kongsi pada pagi ini berkenaan dengan bagaimana para ulama salaf zaman dulu mereka berhadapan dengan benda-benda yang macam ni. Jadi kalau kita nak cerita ni tuan-tuan sekalian, saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian bagaimana cara ulama zaman dulu dia berhadapan. Macam kita sekarang tuan-tuan sekalian, macam kita sekarang. Kita letak kat tepi sekejap cerita tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang kita berhadapan dengan pemimpin. Letak kat tepi sekejap. Kita cerita dulu tentang masalah macam mana amar ma'ruf nahi mungkar dengan anak-anak kita. Kan? Sekarang ni tuan-tuan, pihak berkuasa sedang mengkaji balik untuk memperkenalkan hukuman rotan di sekolah. Kan? Siapa yang terlibat dengan PIBG dia tahu. Saya ada terima surat. Siapa yang terlibat dengan PIBG pun dia pasti terima surat. Hari Selasa ni pihak JPN menganjurkan satu program untuk bincang berkenaan dengan memperkenalkan semula pelaksanaan hukuman rotan di sekolah. Sebelum ni dah kita kata telah telah dimansuh, macam tu lebih kurang telah dimansuh kan. Jadi sekarang ni cuba diperkenalkan balik tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab masalah disiplin sekolah teruk. Dan kita tengok tuan-tuan sekalian, pengalaman saya di England tuan-tuan sekalian, budak-budak sekolah orang putih ni tuan-tuan, sebab sekolah dia terlalu lembut dengan budak, kekerasan ni, rotan ni tak ada, pukul ni tak ada, menyebabkan disiplin budak-budak sekolah di England tuan-tuan sekalian teruk, sangat teruk. Begitu juga dengan apa yang ada dalam negara kita sekarang. Bila kita hanya nasihat guna psikologi sahaja, bukan kata psikologi itu tak bagus, psikologi bagus, tapi dia tak terpakai kepada semua pelajar. Ada pelajar yang boleh kita guna kaedah psikologi, cakap elok-elok dengan kaunseling dan sebagainya, tapi ada pelajar dia kena guna rotan. Jadi bila kita tak guna rotan, jadi samsing ni, dia tak heran kita cakap dekat dia. Maka sebab tu negara kita sekarang, muslimin muslimat sekalian, cuba mengkaji balik untuk melaksanakan hukuman rotan di sekolah. Sama macam kita dengan anak-anak di rumah. Cuba tuan-tuan tengok. Saya percaya tuan-tuan ada anak. Tuan-tuan tengok. Adakah semua anak-anak kita boleh kita cakap lemah lembut? Tak. Ada anak yang okey bila kita cakap elok-elok dengan dia, tapi ada anak yang kita kena jerkah, kan? Dia kena jerkah, kena sergah dia, kena marah dia, kena tengking. Ada sampai ke tahap tu. Maka itu menunjukkan bahawa Islam ni satu agama yang dia ajarkan kepada kita bahawa yang penting cara tadi dipelbagaikan bergantung kepada mad'u kita, orang yang kita nak dakwah tu. Siapa dia? Dia bergantung. Cuma yang tak bolehnya ialah mendera
kan, mendatangkan kecederaan dan sebagainya. Yang tu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik. Contoh kita tengok beberapa contoh yang dipamerkan kepada kita oleh para ulama salaf zaman dulu. Macam mana mereka berhadapan dengan pemimpin pada zaman itu. Satunya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berhadapan dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu satu cerita yang kita nak kongsi pagi ni. Cerita yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ialah cerita macam mana Imam Amr Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu berhadapan dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini cerita yang kedua. Cerita yang ketiga iaitu bagaimana Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu dia berhadapan dengan Ibnu Hubairah. Muhammad Ibn Sirin ni, siapa yang ikuti pengajian saya di satu masjid baru ni, kita cerita tentang tafsir mimpi. Tafsir mimpi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin, satu ulama yang sangat mementingkan apa-apa pun Quran Sunnah, Quran Sunnah. Jadi kalau nak tafsir mimpi, kita nak tahu tentang mimpi baik, mimpi buruk, mimpi itu macam mana kesan dalam kehidupan kita, maka caranya ialah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Muhammad Ibn Sirin dia telah menceritakan kepada kita bagaimana kita nak deal dengan mimpi kita berdasarkan kepada ajaran daripada Allah Azza wa Jalla dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah seterusnya pada pagi ini kita akan tengok pula macam mana Sufyan Ats-Tsauri, kan, Sufyan Ats-Tsauri berhadapan dengan Khalifah Al-Mahdi. Banyak lagi kisah-kisah lain, Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya. Baik. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok kepada kisah yang pertama, kisah Sa'id bin Jubair berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kita tengok bagaimana Hajjaj pada masa itu dia jadi gubernur di Madinah. Dan dia cerita apa? Sa'id bin Jubair ni, Sa'id bin Jubair bila dia cerita, dia kata pasal Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia kata bahawa peristiwa ni berlaku pada hari pada hari yang disebut sebagai Dir Al-Jamajim. Dia kata bahawa pada masa itu dia kata dia sedang berperang menentang pasukan tentera Hajjaj, kan, tentera Hajjaj. Maka dia kata apa? Dia kata perangilah mereka kerana kezaliman mereka dalam menjalankan pemerintahan. Siapa kata? Sa'id bin Jubair kata. Perangi mereka. Sebab apa? Sebab mereka tu zalim. Keluarnya mereka daripada agama. Sebab apa keluarnya mereka daripada agama? Kerana membunuh sahabat Nabi. Kerana mereka telah melontarkan batu manjanik sampai runtuh sebahagian dinding Kaabah. Itu antara kerosakan yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kerana kesombongan mereka terhadap hamba-hamba Allah, mereka mematikan solat dan merendahkan kaum muslimin. Maka ketika mana Dir Al-Jamajim kalah, pasukan yang dipimpin, yang disertai oleh Sa'id bin Jubair kalah, Sa'id bin Jubair melarikan diri, tuan-tuan sekalian, pergi ke Mekah. Beliau pergi ke Mekah. Bagi siapa yang tak tahu siapa dia Sa'id bin Jubair ni, tuan-tuan sekalian, Sa'id bin Jubair ni nama dia tuan-tuan akan jumpa dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir yang terkenal. Tuan-tuan akan jumpa nama dia antaranya dalam tafsir Imam Ibn Kathir, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi. Banyak kitab-kitab tafsir ni banyak bawa pendapat daripada Sa'id bin Jubair kerana dia satu orang ulama, seorang yang faqih tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dia telah dijemput oleh Khalid bin Abdullah, lalu dibawa kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa bila wakil daripada Hajjaj pergi cari Sa'id bin Jubair, kalau saya tak silap setahun lebih, 2 tahun, jumpa Sa'id bin Jubair, maka dia ditangkap. Ketika dia ditangkap, Sa'id bin Jubair minta izin untuk ambil air semayang, untuk pakai baju elok-elok. Pengawal-pengawal Hajjaj bertanya kepada Sa'id bin Jubair,
kamu dah tahu kami datang tangkap kamu nak bawa pergi berjumpa dengan Hajjaj, kenapa kamu pakai cantik-cantik? Maka Sa'id bin Jubair menggambarkan bahawa dia mengetahui bahawa dia takkan pulang sebagai seorang yang hidup. Dia percaya bahawa dia akan dihukum bunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dan memang dia telah dihukum bunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini disebut oleh Imam Muhammad bin Sa'ad dalam kitab dia Tabaqat Al-Kubra, tuan-tuan sekalian. Itu antara contoh bagaimana satu orang ulama tafsir, ulama fiqh, seorang murid antara murid yang terbaik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia adalah imam di antara imam-imam yang ada pada zaman dia dan manusia yang sangat alim pada zaman itu, tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Dia kata bahawa kita tengok cara dia berhadapan dengan Hajjaj dengan menggunakan kekerasan. Sa'id bin Jubair, dia tak kata bahawa aku akan pegang tangan dia pergi tempat sunyi, aku akan nasihat dia. Tak. Sebab hadis yang kata pimpin Nabi, yang Nabi kata peganglah tangan dia pergi ke tempat yang bersendirian, itu bukan menunjukkan bahawa itu the only way. Bukan. Itu bukan satu-satunya cara untuk berhadapan dengan pihak berkuasa. Tetapi para fuqaha mengatakan bahawa itu sebagai salah satu cara. Kita kena faham. Persoalan hadis tu kita kena faham. Sebagai salah satu cara. Bukannya hanya satu-satunya cara. Tak. Macam kita berhadapan dengan anak-anak kita. Kan? Cara nasihat yang elok ni bukan satu-satunya cara. Tapi cakap lemah lembut dengan anak-anak adalah salah satu cara, bukannya hanya satu-satunya cara. Jadi kita kena faham dengan cara yang betul. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kuliah subuh ni kita tak boleh lama sangat, nanti tuan-tuan kata ustaz dapat mikrofon punya seronok lah, kami dah mengantuk ni kan. Baik, kita tengok yang kedua, tuan-tuan sekalian. Imam Amr Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu, dia berhadapan dengan Hajjaj macam mana? Sebab apa kita cerita ni, tuan-tuan? Kenapa kita cerita cara ulama salaf berhadapan dengan pemimpin? Sebab kita nak bagi tahu bahawa cara memahami nas-nas agama salah satunya ialah dengan cara kepahaman salafus soleh. Cara kepahaman salafus soleh. Maka kalau salafus soleh dia boleh bangkit berhadapan dengan Hajjaj, maka itu menunjukkan bahawa berhadapan dengan penguasa ini bukanlah hanya dengan menggunakan cara lemah lembut, tetapi boleh menggunakan kekerasan. Tapi syarat yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, janganlah cara kita yang keras itu mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Kalau dekat kita seorang, tak apa. Kita seorang tak apa. Baik. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Imam Az-Zahabi kata, ini cerita dia Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi cerita tentang Imam Amr Asy-Sya'bi. Dia cerita dalam kitab dia yang terkenal, Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala ni kitab biografi tokoh-tokoh zaman dulu. Kitab biografi tokoh-tokoh zaman dulu. Dia kata bahawa Imam Amr Asy-Sya'bi telah mengkritik pemimpin yang zalim yang nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan mendedahkan keaiban, membincangkan keaiban Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di khalayak ramai. Ni Imam Az-Zahabi cerita macam mana Imam Amr Asy-Sya'bi buat kepada Hajjaj. Setengah orang kata, dok, kita ni kena cakap elok-elok. Cakap elok-elok adalah permulaan. Kalau permulaan itu tidak mendatangkan kesan, dia boleh pergi naik satu tangga dan naik satu peringkat yang seterusnya. Maka contohnya muslimin muslimat sekalian, apabila disebut oleh Imam Az-Zahabi kata-kata daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi kata apa, tuan-tuan sekalian? Dia kata maka para qurra dari Kufah datang menemuiku, datang berjumpa aku. Dia kata berjumpa dengan Asy-Sya'bi pasal apa, tuan-tuan? Pasal Asy-Sya'bi kata, mereka berkata kepada Asy-Sya'bi, wahai Abu Amr, kamu adalah pemimpin para qurra. Mereka sentiasa merayu aku
sehingga aku keluar bersama-sama dengan mereka. Mana puak Qurra daripada Kufah ni jumpa dengan Sya'bi, pujuk Sya'bi supaya bersama-sama dengan mereka untuk berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tuan-tuan sekalian, pada masa tu dia kata apa? Sya'bi kata, aku masa tu aku duduk antara dua kumpulan yang saling bertikai antara satu sama lain. Puak yang menentang Sya'bi, puak yang menentang Hajjaj dengan puak yang menyokong Hajjaj. Aku duduk tengah-tengah, dia kata masa tu. Maka dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, aku pun dia kata, dengan sebab Qurra, puak-puak Qurra ni datang berjumpa aku pun menceritakan pendapat aku tentang Hajjaj. Dan benda yang disebut oleh Sya'bi tentang Hajjaj adalah berupa keaiban-keaiban, yakni kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan Hajjaj. Maka orang yang bawa cerita ni kata apa tuan-tuan? Dia kata, tidakkah kamu hairan dengan keburukan seperti ini? Adapun aku, dia kata, kalaulah Allah mengizinkan aku untuk mengalahkan mereka, yakni mengalahkan tentera-tentera Hajjaj, dia kata, nescaya dunia ini akan aku lipat lebih kecil daripada kulit unta membungkusnya. Dia geram sangat. Dia kata dia kalau dia boleh buat, dia nak lipat habis, sampai taruh tu. Dia macam ni lah kita. Kalau kita orang Melayu, macam mana orang Melayu? Tuan-tuan dekat Penang, tuan-tuan nak marah dekat orang, marah sungguh-sungguh ni kan, marah sungguh-sungguh, tuan-tuan akan buat apa? Orang Kelantan macam saya tuan-tuan, kalau orang Kelantan macam saya kata aku nak kenyek. Tahu kenyek? Tak tahu. Nak kenyek macam tu. Tuan-tuan orang Penang apa dia? Nak pijak, nak tekan sungguh-sungguh bagi rapat masuk dalam tanah. Lagu tu lah lebih kurang. Dia marah sungguh dengan kejahatan Hajjaj. Dia kata aku nak lipat jadi macam kulit unta tu, dia kata. Dia punya marah kepada kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itu antara contoh tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu para ulama kata, takkanlah para ulama salaf ni dia tak tahu tentang hadis tu, yang kita duk bawa seolah-olah siapa yang cakap lantang menegur pasal GST ke pasal apa, semua tu dianggap sebagai khawarij. Ini masalah tuan-tuan. Siapa yang cakap lantang menegur kesilapan-kesilapan pihak berkuasa dianggap sebagai khawarij. Salah tuan-tuan, tak betul. Kalau khawarij, adakah kita nak kata Sya'bi khawarij? Adakah kita nak kata Sa'id bin Jubair sebagai khawarij? Sedangkan mereka adalah di antara ulama salaf yang hebat pada zaman mereka, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kita tengok satu lagi ialah cerita yang ketiga ialah Imam Muhammad Ibn Sirin. Imam Muhammad Ibn Sirin terhadap Ibn Hubairah. Imam Muhammad Ibn Sirin ni siapa dia tuan-tuan? Dia satu orang yang dikenali sebagai orang yang sangat tegas kepada ahli bid'ah, puak-puak yang buat khurafat dengan penguasa-penguasa yang zalim. Imam Muhammad Ibn Sirin, dia punya ketegasan dia tu yang saya cerita tadi, yang dia karang satu kitab, nama dia dalam bahasa Melayunya ialah tafsir mimpi ataupun takwil mimpi ataupun tadbir mimpi mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dia cerita macam mana. Jadi kalau tuan-tuan duk selalu mimpi pelik-pelik itu, tuan-tuan nak tahu sangat apa dia maksud mimpi tuan-tuan, tuan-tuan beli buku Ibn Sirin tu, Muhammad Ibn Sirin. Tapi saya tak jual buku tu, tuan-tuan kena cari sendiri. Tuan jangan risau, saya tak kempen apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan berminat nak tahu, tuan-tuan pergi cari sendiri dekat kedai. Tulisan dia, pada pendapat peribadi saya, tulisan dia bagus. Tulisan dia bagus. Siapa yang tak mau beli, nak percuma, nak baca cara percuma, baca online. Dia ada, tuan-tuan buka Google Books, kan? Google Books. Ni saya cerita tu, ni tuan-tuan tahu tak ni? Google tahu kan? Google Books, buku kan? Buku. Tuan-tuan cari dekat situ, tuan-tuan tulis apa ni, tafsir mimpi Muhammad Ibn Sirin, nanti dia akan keluar buku Muhammad Ibn Sirin ni beberapa contoh muka surat dia. Tuan-tuan boleh baca kat situ. Antaranya yang Muhammad Ibn Sirin kata apa tuan-tuan? Mimpi ni dia ada mimpi yang baik, ada mimpi hak buruk.
Ada mimpi yang boleh ditafsirkan, ada mimpi yang tak boleh ditafsirkan. Tu kita nak kena tahulah. Contohnya apa dia tuan-tuan? Contohnya dia kata mimpi yang tak boleh ditafsirkan, yang kita tak boleh tafsir, ialah mimpi yang terkesan. Yang terkesan terhasil dengan sebab keadaan kita sendiri sebelum kita tidur malam tu. Katalah Semalam tuan-tuan buat apa semalam? Semalam tuan-tuan pergi stadium tengok bola, betul? Betul tak? Tak mengaku pula. Katalah semalam tuan-tuan pergi stadium tengok bola, Penang lawan KL. Penang lawan KL 1-0. 1-0. Penang menang. Penang menang 1-0. Seronok ni. Seronok, puas hati. Malam ni puas hati aku tak pergi kuliah pun puas hati. Contoh. Kan? Tak pergi kuliah puas hati. Memang berbaloi malam ni, best. Jadi balik tu seronok kan. Balik tu dia punya perasaan kita, jiwa kita seronok. Tidur pun senyumnya apa semua, tangan lagu tu terangkat. Tidur kan. Pasal apa? Sebab seronok menang. Malam tu mimpi. Semalam mimpi apa dia? Mimpi kita main bola sumbat gol. Mimpi main bola sumbat gol. Boleh pakai tak mimpi tu? Boleh pakai tak mimpi tu untuk kita tafsir mimpi? Boleh pakai tak? Muhammad Ibn Sirin dia kata bahawa mimpi yang macam tu tak boleh pakai. Mimpi yang macam tu kita tak boleh takwil, tak boleh tafsir. Sebab apa? Sebab mimpi yang macam tu dia terhasil dengan sebab keadaan kita sendiri, jiwa kita, badan kita sebelum kita tidur. Tak boleh tafsir. Sama juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan baru bertunang kan? Baru bertunang. Umur berapa masa tu? Umur 20, 22 kan? 24 masa tu. Baru bertunang, petang tu jumpa tunang. Bercakap 3 jam, 4 jam dengan tunang. Jumpa kan? Seronok tak? Ke orang belah sini pilih? Mesti seronok kan? Jumpa tunang. Orang tak kira lah kita lelaki ke kita perempuan, kita boleh bersembang dengan tunang kita. Seronok tuan-tuan. Kan boleh berjumpa, boleh cakap 2 jam, 3 jam dengan tunang tu seronok. Seronok sungguh-sungguh. Balik tu senyum je kan. Kalau hak perempuan juga duduk basuh pinggang pun duduk senyum. Mak kata engkau ni angau dah kata. Kan? Senyum je. Malam tu mimpi jumpa tunang. Malam tu mimpi jumpa tunang. Tunang hak mana? Hak siang tadi lah, hak kita jumpa dia siang tadi. Muhammad Ibn Sirin kata mimpi yang macam tu tak boleh pakai untuk kita tafsir. Tak boleh tafsir mimpi macam tu sebab dia terhasil dengan sebab aktiviti kita belah siang tu. Tak boleh pakai. Kan? Tu contoh-contoh yang kata Muhammad Ibn Sirin. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan nak cerita bab mimpi ni, apa-apa pun, bab dakwah ke, bab politik ke, bab meniaga ke, bab sukan ke, hiburan ke, jangan lari daripada Quran dan sunnah. Sebab Quran dengan sunnah sahaja yang akan jamin keselamatan hidup kita atas dunia kita hari ni. Dia kata apa tuan-tuan? Ibnu Hubairah ni dia pegang jawatan yang tinggi pada masa pemerintahan Khalifah Marwan. Pada zaman pemerintahan Khalifah Marwan, Ibnu Hubairah ni dia salah seorang yang ada jawatan penting pada masa tu. Tapi Muhammad Ibn Sirin dia lawan, dia cakap terang-terang berdepan dengan Ibnu Hubairah. Ni contoh tuan-tuan sekalian. Antaranya yang diceritakan ialah Ibnu Hubairah pernah panggil Muhammad Ibn Sirin, Hasan Al-Basri, Al-Sya'bi, jumpa dia. Dia kata masuk. Mai masuk, dia kata. Masuk. Lalu dia tanya kepada Ibn Sirin. Ibn Hubairah tanya kepada Ibn Sirin. Apa yang Ibn Hubairah tanya kepada Ibn Sirin? Dia kata, wahai, apa yang kamu lihat sejak kamu masuk ikut pintu istana aku ni? Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak? Ibn Sirin jawab apa? Aku nampak hanya kezaliman yang tersebar luas. Tengok.
Aku nampak kezaliman yang tersebar luas. Kalau tuan-tuan, katalah, siapa dia? Ni sebut contoh tak kenal kan, tuan-tuan marah kat saya pula. Katalah presiden lah, senang, presiden. Katalah presiden negara kita panggil tuan-tuan, pergi istana dia. Presiden negara kita tanya tuan-tuan, masa kamu masuk tadi, apa yang kamu nampak? Agak-agak lah orang macam kita ni nak jawab apa? Agak-agak lah. Nak jawab apa tuan-tuan? Masa salam dengan dia tu, ambil cium tangan dah, cot. Cium tangan dah mula-mula tu. Nak cakap apa lagi? Betul tak? Sanggupkah kita bercakap bahawa dia telah melakukan kesilapan? Sanggupkah kita cakap macam tu? Kita tak sanggup. Itu kita tak sanggup. Pasal apa? Sifat orang kita ni memang macam tu tuan-tuan. Tapi para ulama salaf, dia cakap benda betul. Kalau hang baik, dia kata baik. Kalau hang jahat, dia kata jahat. Cakap ni, waqulu qawlan sadida. Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang khatib duk baca tiap-tiap hari Jumaat. Waqulu qawlan sadida. Cakap benda betul. Benda hak lurus, hak straight. Jangan duk kona. Jangan duk kona. Cakap benda tu lurus. Kalau benda tu ada pahala, cakap ada pahala. Kalau benda tu benda yang sesat, cakap sesat. Tapi kita tak tuan-tuan kan. Bukan semualah. Tapi sebahagian daripada kita ni macam tu sikap. Jadi Ibn Sirin kata apa? Dia nampak kezaliman yang merata. Maka perawi cerita ni kata apa? Maka saudara dia menganggukkan. Lepas tu Ibn Sirin toleh dekat kawan tu. Lalu dia kata kepada Ibn Hubairah, dia kata, bukan kamu yang patutnya bertanya, tapi aku, dia kata, yang patut bertanya kepada kamu. Maka Ibn Hubairah akhirnya dia bagi kepada dia orang tu kepada Hasan Al-Basri, kepada Hasan Al-Basri 4,000 dirham, Ibn Sirin 3,000 dirham, dan Asy-Sya'bi dapat 2,000 dirham. Dan Ibn Sirin diambil hadiah tu. Dia ambil. Pemimpin bagi hadiah, ambil. Macam tuan-tuan lah. Walaupun tuan-tuan tak puas hati dengan kerajaan, tuan-tuan kata kerajaan tak bagus, bab ni tak bagus, bab itu tak bagus, tapi kalau dia bagi brim, ambil betul tak? Ke tuan-tuan tak ambil? Pantang tok nenek aku ambil brim. Ada ke tuan-tuan kata gitu? Bodoh tuan-tuan, tuan-tuan tak ambil. Itu duit tuan-tuan. Duit kita yang gali minyak tengah laut apa semua tu, hasil negara, ambil. Itu duit kita, bukan duit poket kerajaan dah. Duit kita, dia bagi hadiah, bagi anugerah apa-apa, ambil. Ada masa dekat sekolah kan dia bagi duit apa dia panggil yang 100 seorang dapat tu kan, ada duit tak, yang setiap pelajar dapat 100. Duit apa dia panggil? Pelajar emas. Ya, betul. Pelajar emas. Saya tak tahu. Baik. Duit 100 tu. Kan, duit 100. Jadi saya ni yang dipertua PIBG sekolah anak saya ni. Jadi bila ibu bapa datang ambil duit 100, saya pun ambil juga. Lepas tu saya pun tanyalah kepada cikgu yang bertugas tu dekat meja tu kan. Setakat ni dah berapa ramai ibu bapa yang datang ambil duit. Dia pun ceritalah kelas ni berapa ramai, kelas ni berapa, tahun ni berapa ramai, tahun ni berapa ramai. Lepas tu saya tanya, yang tahun lepas ada tak ibu bapa yang tak ambil? Dia kata ada yang tak ambil. Kita suruh dia buat surat, kata dia tak mau ambil, dia bagi dekat sekolah. Pasal apa tak ambil? Pasal apa tak ambil? Macam-macam lah kan. Ada yang tak ambil sebab dia kata dia nak bantu sekolah kan. Dia nak bantu sekolah, dia tak ambil duit tu, ambil kat sekolah. Ada yang macam tu. Ada yang jenis fahaman politik. Dia kata dia tak rela nak ambil duit RM100 ni. Dia tak rela, ni kerajaan zalim. Saya kata ni memang bodoh punya orang. Ni bodoh punya orang. Duit itu bukan duit pemimpin, duit itu duit kita, duit rakyat. Kita berhak kepada duit itu. Pemimpin baik pun kita berhak duit tu, pemimpin jahat pun kita berhak kepada duit tu. Jadi tuan-tuan janganlah
Bring tuan-tuan tak mau ambil lah, bring tak jadi masalah. Apa sahaja hadiah yang kerajaan bagi tanah ke, ambil kan. Kerajaan bagi apa-apa sahaja, imbuhan-imbuhan dan sebagainya, ambil. Walaupun tuan-tuan mungkin tak setuju ataupun tuan-tuan setuju kepada kerajaan, ambil semua apa yang diberikan kepada kita, kerana itu adalah hadiah ataupun hak kita ataupun keistimewaan kita dan sebagainya. Baik. Jadi Imam Az-Zahabi kata apa? Imam Az-Zahabi kata, aku tak pernah nampak, dia kata, orang yang paling tegas terhadap pemimpin kalau nak banding dengan Muhammad ibn Sirin. Tuan-tuan, Muhammad ibn Sirin satu orang yang paling tegas kepada pemimpin. Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab dia As-Siyar A'lam An-Nubala. Jadi itulah sebut sedikit muslimin muslimat sekalian, perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita bercakap ni bukan saya nak suruh tuan-tuan lawan pemimpin, tak. Bukan nak suruh tuan-tuan lawan pemimpin, itu bukan. Tujuan saya sekadar tuan-tuan faham yang kata amar ma'ruf nahi mungkar ni apa dia, sampai tahap mana, dan bagaimana cara para ulama salaf zaman dulu bila berhadapan dengan cerita amar ma'ruf nahi mungkar ni, to what extent, sampai tahap mana mereka sanggup buat. Mudah-mudahan dengan perkongsian sedikit ini akan membawa kita kepada keredaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.